Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Etika berpidato dan kesilapan-kesilapan yang berlaku semasa berpidato. Baiklah, seperti yang kita tahu, etika berpidato merupakan salah satu elemen penting semasa berpidato. Ianya merujuk kepada nilai-nilai kepatutan yang perlu diperhatikan dan dijunjung semasa berpidato. Walaupun begitu, terdapat juga kesilapan-kesilapan yang berlaku semasa berpidato. Baiklah, antara etika berpidato ialah berpakaian rapi dan bersih. Mengapa kita perlu berpakaian rapi dan bersih? Hal ini kerana cara pemakaianlah yang lebih banyak berbicara tentang kepribadian dan juga kepercayaan diri. Seorang pemidato juga perlu berpakaian sesuai dengan kesempatan, waktu dan juga musim. Sebagai contoh, kita mungkin seorang pemidato yang baik. Kita juga mungkin memiliki konten yang baik untuk disampaikan. Tetapi jika kita berpakaian lusuh, tiada sesiapa yang ingin mendengar. Malah jika mereka mendengar apa yang kita sampaikan, mereka akan lupa sejurus kita meninggalkan tempat tersebut. Oleh itu, seorang pemidato perlulah berpakaian rapi dan bersih semasa berpidato. Saya akan bercakap mengenai etika ketika berpidato ialah sentiasa menjaga sopan santun ketika bercakap. Sebagai pemidato, hendaklah sentiasa berhati-hati ketika bercakap dengan mengatakan perkataan yang baik-baik dan menyenangkan para pendengar. Sebagai pemidato juga tidak boleh bercakap mengenai isu-isu yang membangkitkan kemarahan orang ramai. Oleh itu, dengan cara ini, sebagai pemidato dapat menarik minat para pendengar untuk mendengar kata-kata kita ketika berpidato. Etika yang ketiga dalam berpidato ialah berpidato di hadapan para agamawan seperti para ustaz, para ulama dan para mufti. Yang pertama sekali ialah kita jangan mengeluarkan kata-kata yang boleh menyebabkan masyarakat marah kepada kita. Ya, ini kerana apabila kita meninggikan suara ketika berpidato di hadapan para ulama ataupun para ustaz, masyarakat yang berada di sekeliling kita ini akan marah kepada kita kerana mereka menganggap para ustaz ataupun para ulama ini merupakan orang yang menjadi rujukan ataupun merupakan tempat rujukan mereka dalam hal ehwal agama misalnya. Okey. Yang kedua ialah jangan ada nada merendahkan atau memuji agama lain apabila kita berbicara di hadapan para agamawan. Ini kerana apabila kita berbicara di hadapan para agamawan dan kemudian kita memuji agama lain di hadapan mereka, para agamawan ini akan menganggap bahawa kita ini lebih suka kepada agama lain berbanding dengan agama sendiri, iaitu agama Islam. Okey, yang ketiga ialah kita memperbanyakkan istilah-istilah agama dalam berpidato di hadapan para agamawan. Ini kita dapat misalnya kita dapat menambah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW dalam sebarang ucapan kita untuk memastikan para ulama ini, para agamawan ini, mereka lebih tertarik untuk mendengar ataupun memberi fokus kepada ucapan kita pada kali ini. Kawan-kawan, okey, hari ini saya ingin menyampaikan ilmu tentang kesalahan-kesalahan berpidato. Nak tahu tak kesalahan berpidato tu macam mana? Okey, jom ikut saya. Yang pertama, membawa fakta yang salah. Seperti contoh, orang ramai mengatakan vaksin membawa padam. Ianya sangat bagus kerana ianya mampu mencegah penyakit. Di sini kita dapat lihat bahawa masyarakat terpedaya dengan fakta yang tidak betul. Ni, fakta dalam pidato amatlah sangat penting kerana ia membawa impak yang sangat besar kepada masyarakat. Saya akan menyambung tentang isi berkaitan kesalahan dalam berpidato. Umum mengetahui bahawa pidato itu merupakan suatu penyampaian mesej yang dilakukan di hadapan khalayak ramai. Oleh sebab itu, seorang pemidato hendaklah menyampaikan ekspresi wajah dan perasaan yang bersesuaian dengan konteks ayat yang ingin diperkatakan. Jika mereka melakukan sebaliknya, maka ia dianggap sebagai satu kesalahan. Sebagai contoh, apabila seorang pemidato itu menyampaikan suatu pernyataan yang berunsurkan kesedihan, yang membawa gambaran penderitaan dan juga cerita yang mendukacitakan, mereka hendaklah mendalami, menghayati dan juga menunjukkan ekspresi wajah yang emosional agar para penonton dan para juri akan lebih menghayati apa yang pemidato itu ingin sampaikan.
Oleh sebab yang demikian, apabila pemidato itu tidak menyampaikan ekspresi wajah yang bersesuaian dengan konteks yang dimasukkan, maka ia dianggap sebagai satu kesalahan. Kerana apa? Kerana konsep pidato itu sendiri adalah untuk memberi kesedaran dan penghayatan kepada para pendengar agar ia menjadi tauladan kepada kita semua. Tuntasnya, untuk menjadi seorang pemidato yang bagus dan berjaya, kita hendaklah cakna terhadap etika-etika dalam berpidato dan sedaya upaya untuk mengelakkan kesalahan-kesalahan dalam berpidato. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.